bukan berubah-ubah. Macam mana tidak berubah-ubah, tidak bertambah? Dari segi amalan dia, dari segi ilmu dia, itu samalah macam apa namanya, orang, samalah seperti mayat. Mayat memang tak berubah, cuma dia berubah makin lama makin busuk. Itulah mayat, kan? Subhanallah. Baik, jadi kita kembali pada akidah. Akidah ni sangat penting. Kita katakan mereka tu sesat, orang Syiah sesat, orang apa namanya Qadiani sesat, orang fahaman Mujassimah sesat, fahaman Najariyah sesat, fahaman lain-lain, beberapa kumpulan-kumpulan lain tu sesat. Ayah Pin sesat, Tuhan Harun lagi sesat, kan? Tuhan Harun baru kena tangkap. Itu orang lain dalam dunia tak pernah mengaku Tuhan. Kita orang Melayu punya terror, tak pernah jadi Nabi pun. Melayu ni ada yang mengaku Tuhan, langsung dia skip, lompat terus jadi Tuhan. Jadi Nabi pun tak ada, tapi terus jadi Tuhan. Tuhan Harun nama dia. Ada pengikutnya tu, kan? Ayah Pin yang sesat tu ada pengikut dia. Haji Ahmad Matahari yang sesat tu ada pengikut dia. Begitu juga agama Taslim yang sesat ada pengikutnya. Dan ada kumpulan Negeri Sembilan ni yang sesat, pergi tawaf ke Gunung Angsi, ada pengikutnya. Macam mana kita ni fahaman kita Melayu? Sebab seperti kata Pusti Majlis tadi, ialah kerana iman warisan, kan? Islam warisan, keturunan Islam. Tetapi keturunan Islam tu untuk membolehkan hak-hak bumi putera. Hak bumi putera adalah, itu pun bumi putera mana ada hak lagi, tak ada hak dah. Dah habis dah. Sikit-sikit dia tinggal lagi. Kan? Bumi putera ni sebenarnya hak kita dah lama habis pun. Tu tulis Islam. Setiap Melayu Islam, setiap Islam Melayu. Itu 30-40 tahun dahulu. Sekarang ni Melayu belum tentu Islam. Satu masa nanti akan bergaduh Melayu dengan Melayu dalam perkara akidah. Baru semalam saya tengok YouTube, yang mana satu masjid, di masjid ada ceramah menerangkan tentang Syiah ni. Satu orang bangun membuat bantahan. Dia kata, Ustaz ni ceramah bagus, tinggal lagi ceramah Ustaz ini fitnah. Ustaz buat fitnah. Kenapa memfitnahkan orang yang mengucap dua kalimah syahadah, Ustaz kata kafir. Orang Syiah. Apa salah Syiah? Dia rupa dia Syiah. Itu baru satu orang. Satu orang tu dia bangun, dia tak peduli Ustaz cakap, dia ambil mic, dia cakap. Satu orang dalam satu masjid. Kalau ada 10 orang, macam mana? Kalau ada 20 orang, kalau ada separuh masjid tu ahli Syiah, macam mana? Ini menunjukkan bahawa kita hebohkan sana sini, masuk dalam khutbah tentang Syiah itu ini sebagainya, tapi tak ada risalah keluar. Patutnya lepas khutbah Syiah ada risalah. Kita risalah dia punya ekoran, keluarkan risalah. Mana jabatan yang berkenaan, keluarkan risalah Syiah. Yang kedua, ada dia punya tindakan. Apa tindakan buat Syiah? Heboh saja tentang Syiah, seorang pun teman Syiah tak ada kena tangkap. Kan? Dulu heboh tentang Arkam, kena tangkap Arkam. Arkam banyak harta, tutup harta dia semua, aset-aset Arkam. Tapi Syiah sekarang tak ada, biar saja. Menunjukkan ada agenda antarabangsa di situ, ya, dalam bab Syiah ni. Itu sangat berbahaya. Dia bahaya pada orang Islam. Akhirnya besok orang kita Melayu dengan Melayu akan bergaduh. Itu saya tengok dalam YouTube tu, dia baru bangun dengan tangan kosong je. Ya, dia bangun, dia datang ke depan, dia bantah, gempar seluruh masjid. Kan? Dan terus batal, tak jadi ceramah. Tengah sedang ceramah tu berhenti, tak jadi, tutup. Itu satu orang. Kalau kena 10 orang, macam mana? Kalau dia bawa perang panjang, macam mana? Kan? Kalau bawa pistol macam dekat Kuantan, macam mana? Ini semua boleh. Perkara tu memang tak mustahil, boleh berlaku. Di Syria berlaku,
Syiah membunuh ahli sunnah wal jamaah. Di Iraq berlaku pun begitu, ya. Dan juga di Palestin pun berlaku demikian. Islam bunuh Islam. Kita nampak macam tu. Islam bunuh Islam. Sebenarnya Islam yang orang Islam yang mengaku Islam tapi kafir, dia bunuh orang Islam. Ya, itulah akan berlaku kalau dibiarkan begitu saja. Sebab itu kita kena mendesak kepada pihak-pihak yang berwajib. Kalau JAKIM heboh dengan Syiah, apa tindakan dia? Apa dia buat? Tentulah, kan? Jabatan agama, jabatan-jabatan yang terlibat dengan agama ni bercerita tentang Syiah sesat, mereka buat apa? Mana di enforcement dia? Mana tindakan? Itu yang penting. Sebab itu kita orang apa namanya, orang bawah ni, kita patut desak supaya ambil tindakan. Ya, ambil tindakan. Jangan biarkan begitu saja. Sebab tu dulu Arkam ambil tindakan, terus hilang. Tukar nama lain. Ada lagi Arkam tu, tapi dia tukar nama lain. Ya. Dan Arkam tu pula bukan sesat. Arkam tak sesat, tapi dia melawan. Itu sajalah, pasal dia melampau. Pak Asy'ari Muhammad kata, saya pun layak jadi Perdana Menteri. Mana tak marah Perdana Menteri masa tu? Saya layak jadi Perdana Menteri sebab penyokong saya ada seluruh Malaysia, kata Asy'ari Muhammad. Langsung dia tangkap. Tapi Syiah tak, dia meresap macam api dalam sekam. Tahu-tahu besok habis sekam hangus. Kan? Anak-anak kita habis diracun pemikiran mereka dengan pemikiran Syiah. Allah Alam. Baik, jadi pagi ini barangkali mungkin tak sempat saya nak ceritakan secara menyeluruh tentang Syiah itu, kerana masa sejam, pendek sangat. Saya bawa satu kitab tebal ni, bila nak habis baca ni, ya, kitab buku tentang Syiah. Cuma saya nak beritahu, ya, kumpulan dalam Islam yang Nabi kata 73 kumpulan itu, ya, iaitu 22 kumpulan Syiah. Syiah ada 22 kumpulan, 22 firqah. Sedangkan dalam khutbah Jumaat sebut satu je, Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah di-highlightkan, Syiah Imamiyah. Siapa dia Syiah Imamiyah tu? Syiah Imamiyah ni dia macam kalau dalam Kristian, iaitu dalam kumpulan Roman Catholic. Dia tu Syiah Imamiyah. Roman Catholic, majoriti Kristian seluruh dunia ialah di bawah Roman Catholic. Dan Roman Catholic yang ada hierarki kepimpinannya, daripada Pope sampailah kepada preacher bawah, sampailah pada pengikut. Itu dia Roman Catholic. Manakala yang Protestan, Church of Christ, Way of God, itu semua dia hierarki dia tak jauh, tak sampai pada peringkat dunia. Dia peringkat tempatan-tempatan saja. Itu dia panggil sebagai mazhab kecil. Yang besar dia ialah Roman Catholic. Manakala dalam Syiah pun gitu. Syiah yang besar sekali ialah Syiah Imamiyah yang memerintah Iran sekarang ni, itu Syiah Imamiyah. Tetapi ada 21 lagi kumpulan Syiah yang ramai, yang kita tak sedar. Jadi sebab itulah dalam Syiah saja ada 22 kumpulan yang dikira bukan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Khawarij pula ada 20. Ya, 20 puak Khawarij. Banyak, bukan sikit. Khawarij katanya yang menentang Sayyidina Ali. Syiah tu katanya asal dia ialah penyokong Sayyidina Ali. Khawarij ialah penentang Sayyidina Ali. Jadi penyokong Sayyidina Ali ada 22 puak, dan penentang Sayyidina Ali ada 20 puak. Ya, Khawarij. Kemudian yang ketiganya firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah iaitu firqah yang kumpulan yang menggunakan pemikiran, mengutamakan pemikiran akal berbanding dengan nas, berbanding dengan Quran dan Sunnah. Mereka lebih banyak gunakan akal, iaitu Mu'tazilah. Pun sesat juga, sebanyak 20 puak. Ya, Mu'tazilah itu 20 puak. Termasuklah Islam global, Islam sekular, Islam itu, Islam ini, termasuk Islam Hadari. Itu semua masuk dalam kumpulan Mu'tazilah.
Ya. Sebab itu Islam Hadari dah hilang lah, tak ada. 8 tahun dia ada Islam Hadari, lepas tu dah hilang. Masa tu heboh kita, Islam Hadari, Islam Hadari, Islam. Kemudian dah hilang lah, tak ada. Yang tinggal sekarang ni perkampungan Hadari ada, Masjid Hadari ada, Islam Hadari tak ada. Sebab itu Islam jadi-jadian. Itu Mu'tazilah. Ya, pahaman Mu'tazilah. Sama Islam sekular pun Mu'tazilah. Islam orientalis Mu'tazilah. Dan Islam ala Amerika Mu'tazilah. Islam ala Rusia Mu'tazilah. Pahaman-pahaman Mu'tazilah kan? Islam Black Muslim, American Black Muslim Mu'tazilah. Kumpulan Mu'tazilah. Sebab itulah kita lihat American Black Muslim yang mereka mengangkat satu Nabi, iaitu Elijah Muhammad sebagai Nabi mereka, yang dikembangkan oleh Malcolm X kan? Itu sejarah di Amerika. Dan ketiga Islam yang sophisticated, modern, yang diasaskan oleh Salman Rushdie. Ya, Salman Rushdie, dan juga diasaskan oleh Rashad Khalifah. Ya, iaitu yang menghighlightkan Code 19. Itu pun Islam jadi-jadian. Ya, Mu'tazilah. Allah Allah. Banyak perkara, tapi kita tak tahu. Mengapa kita tak tahu? Sebab kita tak belajar, tak baca. Kan? Kita kena baca. Zaman sekarang ni jangan kita ketinggalan. Buka internet, tengok. Dan dalam berita pun, pagi tadi saya buka dalam Facebook, ada yang menghighlightkan bahawa Tuhan itu duduk ke aras. Dia tafsirkan innallaha 'alal arsy istawa. Dia mengatakan bahawa orang mengatakan Tuhan tak bertempat itu ahli falsafah yang sesat. Dia pula kata kita sesat. Itu dia. Itu fahaman Mujassimah. Ya. Nanti ada masuk sini fahaman Mujassimah. Dan satu lagi ialah tadi firqah tadi, Syiah 22, Khawarij 20, Mu'tazilah 20, kemudian Murji'ah. Murji'ah ni fahaman atas pagar. Ya, yang duduk atas pagar tu, dari segi pemikiran dia tak nak fikir sana, tak nak fikir sini. Itu pun ada 5 kumpulan. Ya, 5 kumpulan Murji'ah. Ya, Murji'ah ni wujud lebih awal lagi. Ya, lebih awal lagi daripada kumpulan Syiah. Murji'ah lebih awal dulu. Kemudian fahaman firqah Najjariyah nama dia. Najjariyah ada 3 puak. Dan satu lagi ialah firqah Jabariyah. Jabariyah ada 1 puak. Dan satu lagi firqah Musyabbihah ataupun Mujassimah, yang menjisimkan Tuhan tu. Itu pun 1 puak yang dihighlightkan oleh Ibn Taymiyah. Ya. Yang heboh dengan fahaman-fahaman falsafah Ibn Taymiyah sebagainya. Itu fahaman Mujassimah. Tinggal 1 fahaman lagi. Ya, jumlah tadi 72. Tinggal 1 fahaman, iaitu fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kata kita ahli sunnah wal jamaah, macam mana kita 1 puak nak lawan 72? Tak tenggelam ke kita? Mereka serang dari keliling, ya, depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam. Dia serang kita. Jadi sebab itu kita perlu kepada ilmu, perlu dapatkan ilmu yang betul. Belajar betul-betul akidah. Pergi ke masjid, ke surau, belajar. Jangan kita, ya, selagi ada sekarang ni yang mengajar-ngajar tentang fahaman-fahaman yang betul tentang Islam di masjid, di surau, dapat dikawal. Itu pun masuk juga anasir-anasir, ya, yang Mujassimah ni masuk ke masjid, ke surau. Dan juga dengan fahaman-fahaman tentang menafikan uluhiyah dan rububiyah juga masuk ke masjid, ke surau. Sekarang keadaan Islam bahaya. Bukan bahaya dari segi pembangunan dia. Kita lihat pembangunan Islam hebat, masjid besar. Kan? Kita masjid cantik-cantik, besar-besar. Tapi siapa nak duduk dalam masjid tu? Siapa nak isi masjid tu? Kalau kita tengok setiap taman ada surau. Kadang-kadang satu taman tu